Assalamualaikum, saya Fatin Atikah, binti Senen, nombor matrik 282936. Di dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Cukai Barang dan Perkhidmatan di Singapura. Singapura memperoleh kemerdekaan daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965. Apabila mencapai kemerdekaan, sistem politik Singapura sebahagian besarnya telah dikuasai oleh Parti Tindakan Rakyat. Walaupun parti itu pada asalnya terlibat dalam politik komunis, parti itu sejak itu telah menegakkan demokrasi sosial. Secara fungsional, kerajaan beroperasi sebagai sistem yang sangat berpusat yang ditadbir terutamanya oleh birokrat dan bukannya ahli politik. Menteri Kewangan Singapura mengumumkan dalam bajet 2021 bahawa GST akan dikenakan ke atas barangan bernilai rendah yang diimport berkenaan dengan transaksi perniagaan kepada pengguna dengan cara melanjutkan rejim pendaftaran vendor luar negara. Cukai barang dan perkhidmatan atau GST adalah 5 antara cukai yang paling kontroversi sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat dan cenderung menjadi isu yang paling kerap diperdebatkan. Dalam aktiviti perdagangan atau perniagaan, kerajaan memasukkan GST dalam kos produk yang turut dikenakan kepada pengguna. Daripada rekod sejarah, Perancis adalah antara negara pertama yang melaksanakan GST pada tahun 1954. Singapura mula memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan GST pada 1 April 1994 dan diuruskan oleh Penguasa Hasil Dalam Negeri Singapura IRAS yang merupakan pentadbir cukai utama kepada kerajaan. Sebagai sebahagian daripada perlibatan awamnya, IRAS bekerjasama rapat dengan ejen cukai sebagai rakan kongsi dalam mentadbir sistem cukai Singapura dan dalam memudahkan pematuhan cukai. IRAS telah ditubuhkan melalui perundangan pada 1 September 1992 sebagai lembaga berkanun di bawah Kementerian Kewangan. Sebelum itu, fungsi IRAS telah dilaksanakan oleh Jabatan Cukai Pendapatan Singapura yang diwujudkan pada tahun 1947 untuk mentadbir Ordinan Cukai Pendapatan dan kemudian oleh Jabatan Hasil Dalam Negeri pada tahun 1960 untuk mentadbir Akta Cukai Pendapatan. GST memberi kesan kepada kebanyakan individu dan entiti di Singapura daripada perniagaan kepada individu, malah memberi kesan kepada kerajaan. Analisis cukai barang dan perkhidmatan. Definisi: cukai barang dan perkhidmatan. Pembayar cukai boleh dikenakan cukai dalam dua bentuk, melalui cukai langsung seperti cukai pendapatan dan cukai jalan atau melalui cukai tidak langsung seperti cukai barang dan perkhidmatan. Cukai barang dan perkhidmatan GST adalah satu jenis cukai yang tidak langsung. GST juga dikenali sebagai cukai nilai tambah dalam kurungan VAT. GST ialah cukai penggunaan berasaskan luas. Banyak ekonomi membangun dan sedang pesat membangun telah mengubah asas hasil cukai mereka dengan beralih secara progresif daripada cukai langsung kepada cukai penggunaan seperti GST dalam beberapa tahun kebelakangan ini. GST dikenali sebagai cukai penggunaan kerana ia ditanggung oleh pengguna akhir ataupun pengguna dan oleh itu tidak bertujuan untuk menambah kos kepada perniagaan. Ia adalah cukai berbilang peringkat yang dikutip ke atas jualan di semua peringkat rantaian bekalan, pengeluar dan pengedar. Ia adalah cukai ke atas nilai ditambah pada setiap peringkat rantaian. Ini pada asasnya adalah perbezaan antara cukai ke atas jualan, cukai output dan cukai ke atas pembelian, cukai input. Tujuan cukai barang dan perkhidmatan kerajaan Singapura mengenakan GST ke atas rakyatnya selepas mencapai status negara maju dengan pendapatan per kapita melebihi $15,000. Pada tahun 1989, pendapatan per kapita Singapura berdasarkan jadual tersebut kita boleh tengok adalah $16,356. Pada tahun 1994 ialah $24,853 dan pada tahun 2012 adalah $60,079 dengan merujuk kepada laporan Jawatan Kuasa Ekonomi mengenai ekonomi Singapura Hala 7 baru. Konsep pelaksanaan GST wujud berdasarkan laporan yang diterbitkan pada tahun 1986 meneroka sebab kemelesatan yang berlaku mencadangkan perubahan dasar kerajaan dan menganalisis strategi utama untuk mengejar pertumbuhan dan promosi sektor ekonomi yang berbeza. Pada April 1994, GST mula diperkenalkan di Singapura bertujuan untuk mengurangkan beban cukai pendapatan
yang lebih tinggi dengan melaksanakan cukai tidak langsung ke atas penggunaan ekonomi pada kadar 3%. GST juga bertujuan menggalakkan rakyat Singapura menjimatkan wang. Malah ia juga telah menjadi bahagian penting dalam ekonomi negara kerana ia merupakan 15% daripada jumlah hasil kerajaan. Jumlah yang hampir sama diterima daripada cukai pendapatan. Kadar GST semasa di Singapura adalah 7% dan mungkin meningkat kepada 9% dari tahun 2001 hingga 2025. GST di Singapura mengalami dua pembaharuan 1994 dan pembaharuan 2004. Pada tahun 1994, seperti yang dinyatakan sebelum ini, cukai adalah 3% dan pendapatan korporat dan peribadi telah dipotong. Kemudian dalam pembaharuan 2003-2004, kadar GST meningkat kepada 4% pada tahun 2003 dan 5% pada 2004. Seperti Undang-Undang 1994, Undang-Undang 2003-2004 juga diletakkan di pasaran sebagai satu himpunan inisiatif pembaharuan cukai. Dalam fasa ini, matlamat GST bukan untuk meningkatkan kutipan cukai, sebaliknya untuk mendidik dan membolehkan rakyat menyesuaikan diri dengan cukai baru. Pada masa yang sama, pada tahun 1994, kerajaan Singapura juga menubuhkan jawatan kuasa menentang pencatutan dan kurungan CAP mengenai pencatutan dan menaikkan harga sewenang-wenangnya oleh peniaga menggunakan GST yang dikenakan kerajaan sebagai alasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fakhruddin Hakim bin Fadli, nombor matrik 267094. Okey, saya akan teruskan bawa dengan poin ketiga, klasifikasi cukai barang dan perkhidmatan. GST boleh dikelaskan atau diklasifikasikan secara meluas kepada dua kategori: pembekalan bercukai dan pembekalan tidak bercukai. Pembekalan bercukai boleh diklasifikasikan lagi kepada pembekalan berkadar standard dan pembekalan berkadar sifar. Pembekalan tidak bercukai boleh diklasifikasikan kepada pembekalan terkecuali dan bekalan di luar skop MOF tahun 2008. Adalah perlu untuk membezakan jenis pembekalan yang berbeza kerana ia menentukan sama ada pembekalan tertakluk kepada GST dan kadar di mana GST dikenakan. Klasifikasi cukai barang dan perkhidmatan, perlu diingatkan bahawa tidak semua perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan luar negara boleh diberi penarafan sifar. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk halaman web IRAS www.iras.gov.sg. Okey, seterusnya bagi kadar cukai, Menteri Kewangan mengumumkan dalam bajet 2022 bahawa kenaikan kadar GST akan berperingkat dalam dua langkah. Pertama, daripada 7% kepada 8% berkuasa 1 Januari 2023. Yang kedua, daripada 8% kepada 9% berkuasa 1 Januari tahun 2024. Untuk menyediakan perniagaan berdaftar GST bagi perubahan kadar pertama, apabila kadar GST dinaikkan daripada 7% kepada 8% berkuasa 1 Januari 2023. Okey, kita merujuk kepada dalam jadual. Bagi tahun 1 April 1994 hingga 31 Disember 2002, kadar GST adalah sebanyak 3%. Tahun 1 Januari 2003 hingga 31 Disember 2003, kadar GST adalah sebanyak 4%. Tahun 1 Januari 2004 hingga 30 Jun 2007, kadar GST adalah sebanyak 5%. Tahun 1 Julai 2007 hingga 31 Disember 2022, kadar GST adalah sebanyak 7%. Tahun 1 Januari 2023 hingga sekarang, kadar GST adalah sebanyak 8%. Okey, seterusnya kita terus kepada prinsip percukaian. GST dapat memenuhi prinsip keberkesanan dalam pentadbiran cukai. Hal ini demikian, keberkesanan GST di Singapura boleh diukur melalui kesannya terhadap ekonomi. Selain itu, GST di Singapura juga berkesan ke atas masyarakat. Sebagai contoh, kerajaan Singapura telah melaksanakan rancangan mengimbangi untuk meringankan beban rakyat. Pakej offset termasuk menaikkan kadar cukai dan mengurangkan cukai ke atas rakyat Singapura yang berpendapatan rendah. Menaikkan cukai hartanah, mengurangkan sewa, caj utiliti dan caj penyelenggaraan perumahan awam, dan meningkatkan subsidi untuk perkhidmatan kerajaan, pendidikan dan kesihatan. Selain itu, selepas pelaksanaan GST pada tahun 1994,
Sebanyak 70% individu yang sebelum pelaksanaan GST terpaksa membayar cukai tidak lagi diwajibkan membayar cukai. Kemudian apabila kadar cukai GST dinaikkan daripada 5% kepada 7% berkuat kuasa 1 Julai 2007, didapati bahawa 20% isi rumah Singapura yang lebih rendah membayar GST. Tambahan sebanyak $370 setahun tetapi menerima package offset sebanyak $910 setahun ditambah bayaran faedah kekal sebanyak $1,000 setahun. Pada tahun 2010, kerajaan Singapura mendedahkan bahawa 84.2% GST disumbangkan oleh warga asing yang tinggal dan bekerja di Singapura dan 40% teratas isi rumah Singapura. Sebaliknya, 20% isi rumah Singapura yang lebih rendah menyumbang hanya 4% daripada GST yang dikutip. Bagaimanapun, kerajaan percaya ia telah menyediakan dan menyumbang semula kutipan GST kepada rakyatnya. Tambahan pula, dasar GST di Singapura membantu kerajaan menurunkan cukai pendapatan individu dan korporat. Sebelum pelaksanaan GST, cukai pendapatan individu dan korporat ialah 30%. Selepas pelaksanaan GST, kadar cukai bagi korporat diturunkan kepada 17% dan kadar cukai pendapatan individu kepada 22%. Sehingga kini, pihak berkuasa Singapura telah membawa pelbagai langkah untuk mengurangkan kesan agresif pelaksanaan cukai sejak ia diperkenalkan lebih 2 dekad lalu. Antara pengalihan semula yang dicapai ialah peningkatan subsidi untuk mengimbangi GST yang perlu dibayar kepada pendidikan dan pengenalan faedah pengangguran automatik dan kenaikan gaji untuk golongan yang bekerja dan berpendapatan rendah. Kesimpulannya, GST di Singapura sangat berkesan kerana kadar kenaikan peratusan tahunan kerajaan. Kesan cukai barang dan perkhidmatan yang lebih dikenali sebagai GST telah memberi kesan kepada kerajaan, di mana Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Heng Swee Keat dalam ucapan belanjawannya. Dengan kata lain, GST kadar akan kekal 7% pada tahun 2021. Objektif kenaikan kadar GST adalah untuk meningkatkan hasil kerajaan berikutan jangkaan peningkatan dalam perbelanjaan berulang, khususnya dalam penjagaan kesihatan, memandangkan negara sedang bergelut dengan penduduk yang semakin ramai dan semakin tua. Selain daripada itu, kesan cukai barang dan perkhidmatan telah memberi kesan kepada ekonomi. Dan menurut Ketua Cukai Tidak Langsung ASEAN Pasifik, Koh Soh Hao, pada tahun 2017, pihak berkuasa hasil dalam negeri Singapura mengutip sebanyak 11.1 bilion dalam GST. Selain itu, beliau turut menyatakan bahawa GST menyumbang paling banyak kepada hasil daerah berbanding cukai yang lain dilaksanakan di Singapura dan telah meningkat naik pada tahun 2018 sebanyak 11.29 bilion. Begitu cepat kenaikan GST di negara Singapura. Dan yang terakhir ialah kesan cukai barang dan perkhidmatan kepada masyarakat. GST di Singapura juga berkesan ke atas masyarakat. Sebagai contoh, kerajaan Singapura telah melaksanakan rancangan meringankan beban kepada masyarakat ataupun rakyat dan mengurangkan GST kepada masyarakat yang kurang berpendapatan rendah. Dan ini adalah salah satu cara di negara Singapura untuk meringankan beban kepada masyarakatnya dan telah mengurangkan kadar cukai GST. Secara kesimpulannya, pelaksanaan GST di Singapura memberi kesan kepada kerajaan, ekonomi dan masyarakat. Walau bagaimanapun, terdapat cabaran semasa GST di Singapura yang dihadapi, iaitu mengenai kadar kenaikan yang dirancang oleh kerajaan. Seperti yang dirancang, kadar GST akan dinaikkan pada tahun hadapan.
Tetapi berikutan penularan wabak coronavirus, kerajaan kemudian mengumumkan dan menukar pelan kenaikan GST dari 2021 kepada 2025. Dalam konteks ini, rakyat akan merasai cabaran, terutamanya golongan bawahan, kumpulan pendapatan yang rendah seperti yang dinyatakan pada bahagian sebelum ini. Parti Pembangkang Kerajaan juga tidak bersetuju dengan kenaikan GST yang dirancang oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, kerajaan Singapura telah memainkan peranan penting dalam memastikan kadar kenaikan GST tidak akan membebankan rakyat mereka.